So filem ni diarahkan oleh Syahmi Sazli, ditayangkan di Astro First. Pelakon dia terdiri daripada Syahmi Sazli, Asif dan Yo. So 3 orang ni lah dia memang partner kan. So filem ni mengisahkan seorang pemuda kampung yang bernama Mail Tote terpaksa belajar bahasa Inggeris, bertutur bahasa Inggeris untuk memikat gadis idaman dia bernama Yahya Toure. Okey, ni filem pertama Syahmi Sazli. Dia terkenal sebagai YouTuber kan. Dia memang famous lah. Dia punya subscriber 2 juta lebih. So jangan sangkal lah nak kata dia tak famous. Dia memang terkenal kan. Siapa yang tak kenal dia, tak nak acknowledge dia punya kejayaan dia ni as a YouTuber, orang tu ignorant lah pada aku. Aku respect lah Syahmi ni, dia punya channel. Even though aku memang tak follow channel dia, aku bukan fan dengan dia punya material yang dia buat semua. Untuk filem ni, aku terus terang cakap, aku memerlukan 3 sitting untuk habiskan, 3 kali break untuk habiskan filem ni. And so obviously aku bukan dia punya target audience, tapi tak bermaksud aku betul dia salah, dia betul aku salah. No, ni semua subjektif. Okay, jangan salah faham. Pada aku, dia tahu dia punya audience siapa, dia tahu macam mana nak hiburkan dia punya audience. So yang mana yang tak suka tu, relax, chill, tak payah complain. Dia buat untuk audience dia. Dia tak cakap pun, okay, movie yang dia buat Mail Tote ni untuk seluruh rakyat Malaysia. Tak, dia buat untuk merealisasikan impian dia kan. Dia nak jadi filmmaker. Okay, respect that decision. Sebab clearly apa yang dia buat so far berkesan untuk dia. Okay, janji dia tak menyusahkan orang lain, jangan komplain. So berbalik kepada filem ni, aku dah fahamkan dia spend RM400,000 duit sendiri. Aku ucapkan tahniah lah. Pada aku, dia dah buat sehabis baik lah untuk filem dia ni. Filem pertama kan. So aku dapat rasakan kesungguhan dia untuk buat filem ni. Terutama watak-watak utama untuk filem ni kan, yang 3 orang tu dan yang perempuan. Dan yang aku nampak sambil lewa sikit performance adalah the guest artist, macam artis cameo tambahan. Diorang ni yang nampak macam nak tak nak je kan perform. Tapi walau macam mana pun, filem ni still ada kelemahan lah kan. Aku tak nak tipu diri aku sendirilah. Tapi macam aku cakap awal tadi, dia memang at least ada effort, kesungguhan dia. Nampak. Aku dapat rasakan dia punya passion untuk buat filem ni. Okay, so tu semua positif yang aku rasa ada dalam filem ni kan. Even though dia ada kelemahan, tapi effort tu ada. And then dia pun pakai duit sendiri, tak ada minta grant ke apa kan. Respect lah benda tu, tahniah lah. Dan tahniah jugalah sebab dia dapat collect 700k untuk hari pertama kan. Right now kita boleh move to constructive criticism. Kita kena keluar daripada bubble YouTube dia tu kan. Kau kena keluar, kena judge dia as a standalone film lah. So nombor 1 yang aku nak sentuh, dia punya overall production. Aku rasa overall is good. Seriously is good. Semua orang aku rasa buat kerja dengan baik in term of production. Especially dia punya DOP. DOP dia aku rasa bagus lah. And sound recording semua tip top. Even though dia punya location banyak outdoor, tapi semua clear. Tak ada bunyi bising, noise sangat ke kan, macam amatur. Nampak professional. Sound effect, ada orang komplain yang toing tu kan. Pada aku tak ada masalah. Itu dia punya konsep movie yang dia nak buat. Kau tak boleh judge every movie tu sama kan. Ni konsep yang dia nak buat macam ni. So pada aku tak ada betul, tak ada salah kan. Tak ada betul salah. So aku tak ada masalah personally. And then music, score, music, background, aku rasa bersesuaian. Tak ada pun aku rasa macam ni macam muzik ni macam pelik sikit kan. Muzik ni macam cringy. No, tak ada. Aku rasa selection music dia okay. Nombor 2, dari segi writing, yes, this is the main issue, the main culprit untuk filem ni. And aku rasa Syahmi ni ada idea. Dia banyak idea dalam kepala dia. Dia macam-macam dia nak buat. Tapi mungkin dia kurang berpengalaman untuk menghasilkan satu screenplay yang baik lah untuk full length film. So aku sarankan maybe next project ke, kalau nak buat filem lagi kan, feature film lagi,
boleh cari professional writer. Aku rasa tu sangat boleh membantu. Aku tahu kadang-kadang setengah orang tu dia rasa insecure sikit kan. This is my project kan. Aku nak buat benda yang aku rasa aku nak buat. Aku tak nak orang masuk campur kan. Sebab penulisan ni, dia setengah orang rasa macam benda tu terlalu personal. So aku faham dia tu. Dia macam kau hire DOP juga kan. Memang projek ni projek kau, tapi kau nak arah, takkan kau nak ambil pegang kamera sekali. So kau hire DOP. So DOP yang akan buat kerja handle all the camera. So anggap screenwriter pun macam tu. Idea tu tetap kau punya. Kau takkan hilang kredit. Nak garap screenplay tu memerlukan knowledge jugalah. Tak semua orang boleh buat. Pada aku ada dua sebab je kalau seorang yang buat filem tu dia tulis sendiri. Satu, sebab dia memang power. Kan macam Tarantino, dia memang power. And dua, sebab maybe kekurangan kos. So pada aku untuk Syazmi ni, mungkin kalau dia kekurangan kos, maybe boleh cut kos kat tempat lain untuk cater for professional writer. So at the same time, kau boleh belajar sekali macam mana professional writer buat kerja. And so lama-lama kau ada pengalaman kau sendiri lah. It's win-win situation. Aku rasa movie kau akan jadi lagi baik dan kau pun belajar something new untuk kau punya experience sendiri. Yang ketiga, editing. Editing sangat penting untuk setiap movie. Editing boleh make or break sesetengah movie tu. Cinematographer terbaik kan, macam kau hire Roger Deakins pun, kalau editing foul, dia akan fail juga. Dalam filem ni dia agak choppy sikit. Okay, terus terang dia agak choppy. Taklah teruk sangat. Aku rasa ada filem lain yang lagi teruk. Tapi still kalau editing tu teruk, dia boleh break the flow of the storytelling. Kita editor tu kena pandai pilih shot mana nak letak dulu kan. DOP dah buat kerja, dia dah ambil banyak-banyak angle shot. Editor punya kerja nak pilih which angle kan. Wide angle bila nak letak, close up angle bila nak letak, medium shot angle bila nak letak. Benda tu dia penting untuk make it the tone of the movie consistent. Bila tone movie tu lari, so impact pada penonton tu akan lari kucak-kacir. Dia tak tahu nak ke mana emosi dia tu kan. Itu editing punya kerja. Sangat penting. Macam kalau kita tengok setengah movie tu, kadang-kadang dia build up emotion tu, itu bukan automatic ada tau. Dalam setengah movie tu, itu dia memang plan masa editing dengan dia masukkan muzik semua kan. Editing ni kerja. Right? And last kali performance lah. Performance pelakon macam cakap awal-awal. The main actor semua, even though diorang ni bukan established actor, aku rasa they're doing a good job. Kena dengan konsep cerita ni lah. Itulah yang aku cakap aku ada problem is the artis undangan tu. Come on, nampak sangat korang macam sambil lewa. Aku tahulah kerja satu hari je, tapi at least respect lah. Budak ni beria ni, bersemangat, passion nak buat movie tu. Kau contribute the passion, kau punya passion as a professional actor. Okay, jangan sambil lewa. Aku tak nak cakap siapa lah kan, tapi korang tengoklah sendiri, maybe korang boleh judge sendiri. So aku rasa itu je untuk El Tote ni. Macam aku cakap awal, aku pun memerlukan 3 sitting untuk settlekan movie ni. So korang boleh agak lah sama ada aku suka ke tak. Tapi aku tak nak dismiss orang yang suka tengok. Kalau tak adalah dia sampai berjuta-juta subscriber kat YouTube kan, means that orang suka tengok. So aku bagi, overall aku bagi 3 bintang lah untuk filem ni. Dia ada kelemahan dia, tapi dia juga ada kualiti dia yang aku rasa boleh challenge current setengah production house yang lain. Dan aku harap Syahmi dengan dia punya team semua boleh belajar dan improve untuk next project. Obviously korang akan buat filem lagi sekali kan. Sebab ialah Syahmi dia banyak idea. Dia banyak idea nak buat kan. Buktikan yang korang boleh berjaya dengan bergerak sendiri. Aku percaya benda tu. Just be yourself. Do what you want to do. Tapi improve dari segi filmmaking tu. Okay?